Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Burhanuddin. Nombor matrik 22025573 ingin membuat satu video persediaan pembelajaran subjek aplikasi psikologi dalam pendidikan. Tajuk yang pertama ialah motivasi pelajar. Motivasi pelajar terdiri daripada dua, iaitu yang pertama ialah intrinsik, yang kedua ialah ekstrinsik. Yang pertama, intrinsik ni adalah apabila seseorang itu melakukan sesuatu tu daripada dalam diri dia sendiri. Mereka tidak perlukan sesuatu rangsangan dan dorongan daripada luar untuk memberi motivasi kepada diri dia. Maksudnya, diri dia sendiri sudah bermotivasi dari dalam diri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ni ialah apabila seseorang itu dia tidak mempunyai motivasi dalam diri dia kecuali apabila dia mendapat dorongan dan motivasi daripada pihak ketiga. Maksud dia seseorang guru memberi motivasi kepada pelajar, barulah pelajar itu bersemangat. Seterusnya, antara faktor yang menyumbang kepada motivasi ialah yang pertama, motivasi dengan minat. Apabila seseorang itu melakukan perkara yang dia minat, secara automatiknya dia akan lebih bermotivasi berbanding apabila dia melakukan sesuatu yang dia tidak minat. Bayangkan kalau seseorang itu dia suka untuk belajar. Jadi dia tidak perlukan motivasi yang lain untuk dia belajar. Cukup sekadar minat dia saja, dia sudah bermotivasi. Yang kedua, keperluan dan desakan. Apabila seseorang itu terdesak, dia akan bermotivasi untuk meneruskan apa yang dia perlukan. Sebagai seorang ketua keluarga, apabila seseorang itu dia terdesak untuk menyelamatkan ahli keluarganya, jadi dia akan bermotivasi untuk membuat sesuatu yang boleh menyelamatkan ahli keluarganya. Dalam konteks pelajaran, seseorang itu akan bermotivasi apabila dia sedar yang dia akan menghadapi peperiksaan, maka dia atas desakan peperiksaan itu, dia lebih bermotivasi. Unit seterusnya ialah pengurusan bilik darjah. Seperti yang kita maklum, bilik darjah merupakan tempat berlakunya PDP, iaitu pembelajaran dan pengajaran. Jadi, bilik darjah ini merupakan satu tempat yang unik di mana dalamnya digabungkan elemen fizikal, emosi dan juga sosial. Seterusnya, faktor-faktor yang menyebabkan sesuatu pengurusan bilik darjah itu lebih berkesan ialah yang pertama adalah strategi berpusatkan murid, iaitu guru perlu membuat strategi di dalam kelas yang melibatkan murid. Tidaklah hanya guru sahaja yang bercakap dan tidak berlaku interaksi dua hala. Yang seterusnya adalah susunan dalam kelas. Pelajar-pelajar perlu disusun mengikut susunan yang tertentu supaya mereka lebih selesa dan juga lebih mudah untuk memberi kerjasama. Dan yang ketiga, penggunaan ICT di dalam kelas. Pada zaman sekarang ini tidak asing lagi banyak kelas yang menggunakan ICT sebagai bahan bantu mengajar. Dan ia amat membantu guru untuk menguruskan bilik darjah dengan lebih berkesan. Yang keempat, pelan untuk mengajar itu perlu lebih mantap. Kerana pada zaman sekarang ni, pelajar-pelajar perlu didedahkan dengan pembelajaran abad ke-21, iaitu perlu berlakunya interaksi dua hala antara guru dan murid. Yang seterusnya, nombor 5, guru perlu lebih peka dengan nilai, emosi dan juga personaliti pelajar. Jadi guru perlu melihat apabila pelajar itu memberi reaksi yang tidak sepatutnya, sama ada bosan ataupun hambar,
Jadi guru perlu mengubah cara mengajar dia supaya kelas berlaku lebih menarik. Sebab kenapa kita perlu menguruskan bilik darjah dengan baik adalah kerana untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif supaya sesi PDP iaitu pembelajaran dan pengajaran akan berlaku dengan lancar. Yang kedua, kita dapat menepati masa dengan baik supaya kita dapat menjimatkan masa dan menggunakan masa dengan sepenuhnya. Yang ketiga, murid dapat memproses maklumat dengan baik dan pembelajaran berlaku dengan lebih berkesan. Dan yang keempat, pengurusan bilik darjah berlaku dengan lebih teratur. Unit seterusnya ialah komunikasi bilik darjah. Konsep komunikasi ini ialah sesuatu perpindahan idea dan maklumat daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Konsep komunikasi yang berkesan ialah apabila seseorang yang menerima maklumat itu memahami apa yang disampaikan kepadanya. Terdapat dua jenis komunikasi, iaitu komunikasi lisan dan yang kedua komunikasi bukan lisan. Komunikasi lisan ialah komunikasi yang menggunakan pemindahan idea dan maklumat dengan bahasa yang difahami. Komunikasi bukan lisan pula adalah satu perpindahan idea yang menggunakan anggota badan manusia sebagai tanda. Contohnya, menganggukkan kepala, tanda setuju. Oleh itu, seorang guru perlu menguasai konsep-konsep komunikasi dalam bilik darjah supaya proses PDP iaitu proses pembelajaran dan pengajaran boleh berlaku dengan lebih berkesan. Unit seterusnya ialah kreativiti dalam kalangan pelajar. Pemikiran itu terbahagi kepada dua komponen, iaitu pemikiran kritis dan juga pemikiran kreatif. Pemikiran kritis ini, perkataan kritis itu datang asal daripada Greek, iaitu kritikos, yang bermaksud menimbang. Menimbang ini pula ialah menilai, membezakan, menyoal sesuatu itu sama ada ia benar ataupun salah. Dan dia boleh digunakan untuk memberi hujah yang mendalam. Antara ciri-ciri pemikiran kritis ialah yang pertama, dapat membanding dan ataupun membezakan. Yang kedua, dapat mengkategori dan juga ataupun memberi sebab. Yang ketiga, dapat membuat sekuen ataupun membuat urutan. Yang keempat, dapat membuat ramalan ataupun membuat inference. Seterusnya, maksud pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif ialah mampu mencipta, menghasilkan dan juga mengembangkan sesuatu idea. Pemikiran kreatif ini juga bermaksud dia mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan pada masa yang sama dia mampu mengolah idea dia itu menjadi lebih baik.